Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini dia pertemukan kita sekali lagi dan dapat sama-sama kita menyambung kuliah zuhur. Moga-moga pertemuan kita dan kuliah kita insya-Allah akan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun pada hari ini insya-Allah kita menyambung tafsiran surah Al-Kahfi. Kita berpindah kepada ayat yang ke-79. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma as-safinu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa almal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fahashina an yuhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Kita ambil 3 ayat dulu. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan hendak merosakkan perahu itu, kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang yang mukmin. Dan kami khawatir bahawa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendakinya supaya Tuhan mereka menggantikan bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya. Okey. Pada kuliah yang lepas kita bicarakan perbuatan Nabi Khidir yang ditegur oleh Nabi Musa alaihi salam, yang sebelum daripada itu Nabi Musa menunjukkan sifat rendah dirinya untuk belajar dengan Nabi Khidir. Hingga Nabi Khidir kata, "Wahai Musa, engkau tak boleh bersabar dengan aku." Kerana apa? Kerana syariat Nabi Khidir lain, syariat Nabi Musa lain. Jadi kerana nak menuntut ilmu, lalu kata Nabi Musa, engkau dapati aku orang yang sabar. Dia berkata pada Khidir. Maka Nabi Khidir pun setuju dengan syarat, kalau nak belajar dengan aku jangan bertanya hingga aku menjelaskan perbuatan aku selepas daripada itu. Baik. Dan pada kuliah lepas kita bicarakan, maka berjalanlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Apabila naik perahu, maka Nabi Khidir pun tebuklah perahu itu. Bila dilihat oleh Nabi Musa perbuatan itu, maka dia tegur. Kenapa dia tebuk akan perahu? Kerana perahu ni milik orang miskin. Dan Nabi Musa tak tahu apa hikmat yang dibuat oleh Nabi Khidir. Bukankah kata Nabi Khidir, aku berkata kamu tak sabar mengikuti aku? Lalu Musa minta maaf kerana kelupaannya. Maka berlakulah yang kedua,
iaitu Nabi Nabi Khidir membunuh seorang budak. Lalu Nabi Musa kata, engkau mendatangkan satu kemungkaran yang hebat. Lalu akhirnya, bukankah engkau kata, aku kata engkau tak bersabar. Lalu Nabi Musa kata, kalau aku bertanya sekali lagi, maka berpisahlah antara kita berdua. Baik. Jadi kita sambung ayat ni. Kenapa Nabi Musa Khidir tebuk ataupun buatkan kerosakan pada perahu itu. Maka firman Allah Ta'ala, baru boleh kita masuk ayat. Amma as-safinu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khuzu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan nak merosakkan perahu itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Ini raja dululah, kaum raja sekarang alhamdulillah tak buat macam tu. Jadi sudah jadi perkara biasa yang Nabi Khidir tebuk perahu tu supaya dia nampak rosak. Tapi walaupun tebuk perahu tersebut, dia tidak karam. Ini adalah mukjizat. Kalau orang lain tebuk mungkin karam. Jadi apabila nampak perahu yang rosak, perahu yang tidak elok, maka raja itu tidak merampas akan perahu tersebut. Maka itu sebab aku tebuk, kata Nabi Khidir. Baik. Okey, ayat ni cerita begitu. Tapi hukum yang umum, kaum muslimin dan muslimat kalian, hukum yang umum dalam ayat ni memanglah nak ceritakan merampas hak orang ni satu benda kezaliman. Walaupun cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Baik. Jadi merampas orang memang tidak dibenarkan. Dan merampas ini ditafsirkan dengan begitu banyak. Bukan rampas semata-mata harta orang, bukan rampas mengambil hak orang. Maka kaum muslimin dan tanpa izin seseorang pun dipanggil rampas. Ada satu ketika di zaman pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, tuan-tuan kalau baca satu sejarah, nama sejarah Ibnu Hisham, ada satu kitab buku yang besar, sejarah Ibnu Hisham, nak cerita buat rampas ni, supaya bukan rampas ni semata-mata ambil hak orang. Di zaman Abu Bakar ada satu bidang tanah di Madinah yang diterokai oleh orang ramai, dan tanah itu milik orang ramai. Orang panggil sekarang geran berkongsi. Tapi zaman dulu tak ada geran lah. Jadi mengikut kaedah dalam Islam, apa lagi pendapat Imam Malik, mana-mana tanah yang tidak ada bertuan, bila diterokai, maka tanah itu adalah milik orang menerokainya. Itu satu. Dan yang kedua, kata Imam Malik, barang siapa yang ada tanah tapi dia tak terokai, dia biarkan tanah dia hutan belukar, maka dia merupakan satu dosa. Ini kata Imam Malik. Jadi zaman Abu Bakar ni, kaum muslimin pada zaman dulunya, ada satu tanah di Madinah ni yang diterokai oleh penduduk Madinah, tapi tak ada siapa yang usahanya. Setelah itu, bila peringkat zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada dua orang. Dia minta izin pada Abu Bakar, boleh tak kami menerokai ataupun mengusahakan tanah tersebut, iaitu tanah orang ramai ni, dan hasil daripada tanah tu boleh kita bincang sama ada bagi 2 atau bagi 1/3 dan sebagainya. Abu Bakar setuju. Abu Bakar terus setuju. Tapi Abu Bakar tak minta izin kepada tuan punya tanah. Dia tak minta izin. Jadi dia setuju. Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, dalam persetujuan itu yang menjadi saksi yang menyokong tindakan Abu Bakar minta Umar jadi saksi. Maka dia tuliskan di dalam, orang kata agreement zaman sekarang ni, apabila diminta kepada Umar untuk tauqiah, untuk tanda tangan, Umar pun baca dulu. Itu sebab sunnah Nabi ni, bila nak sign agreement kena baca dulu.
Jangan terus saing. Cukup bahaya. Baik. Lepas tu kaum muslimin, Umar pun berkata kepada dua orang yang bawa kertas Abu Bakar tersebut, adakah Abu Bakar Khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada penduduk Madinah kerana tanah ni tanah milik orang Madinah? Boleh atau tidak? Abu Bakar minta izin. Kata dia orang ni tidak, cuma minta kamu yang menyokong. Umar ni kaum muslimin dengan ketegasan dia, dia ambil kertas tu terus dia ludah. Dia ludah kaum muslimat kasur mainan. Umar. Lalu dua orang ni bawa kertas ada kesan aliur lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar tengok. Pendek ceritanya kaum muslimin dan muslimat kalian, Abu Bakar panggil Umar. Masa panggil Umar tu, dia kata pada Umar, wahai Umar, ketika mana aku melantik kamu jadi khalifah dulu, kamu tak nak. Aku tahu engkau gagah dan kuat. Tapi di masa aku lantik jadi khalifah dulu, kenapa kau tak terima? Sekarang engkau meludah aliur kamu di atas kertas. Ni maya sungguhlah masa ketika wafatnya Nabi SAW, kaum muslimin dan muslimat kan, jasad Rasulullah ni disimpan, tidak ditanam selama 3 hari. Rasulullah wafat pada hari Isnin, maka ditanam pada hari Rabu. Ini khusus untuk Nabi saja. Khusus untuk Nabi. Kerana apa? Kerana ada sebab musabab yang berlaku. Yang pertama, pergaduhan sedikit di antara orang Ansar dan orang Muhajirin. Orang Ansar kata dia yang layak untuk jadi khalifah kerana bumi Madinah ni adalah tempat asal mereka. Lalu bila Abu Bakar berkata demikian, berbalah begitu, Abu Bakar kata, Nabi bersabda, Al-Khalifatu min Quraisy, khalifah itu daripada keturunan Quraisy. Maka orang Ansar pun diam. Lalu bila sebut Quraisy ni agak-agak, siapa yang terkenal? Sudah tentu Umar ataupun Abu Bakar. Jadi untuk meredakan keadaan, jangan ada komplot ini, komplot itu, tim A, tim B, lalu Abu Bakar seorang orang tua yang bijak. Yang layak untuk jadi khalifah, kata Abu Bakar, adalah Umar. Ini kata, di masa aku menantik kamu jadi khalifah, kamu tak mau. Baik. Tapi Umar berjawab, ya Abu Bakar, sungguhnya Abu Bakar, Umar kuat kerana Umar duduk di bawah Abu Bakar. Tapi nak bertanya, adakah kamu minta izin kepada orang Madinah kerana tanah inilah tanah orang Madinah? Ingatkah sabda Nabi SAW, kata Umar, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah bukan hak dia, dia ambil sikit, sejengkal tanah bukan hak dia, maka besok Allah Ta'ala mengazabnya, iaitu 7 lapis bumi ni diletak di atas batang tengkuk dia. Atau 7 lapis lah kaum muslimin, 1 lori pun tak darat dah. Jadi lalu akhirnya barulah Abu Bakar sedar sambil mengatakan, ana uhibbuka fillah ya Umar, aku sayang sangat kepada kamu wahai Umar. Lalu Umar berkata, wahai Bakar, aku pun marah kamu pun kerana Allah. Cantik tak cantik? Dia tak tangkap Umar letak SA, tak ada kaum muslimin dan muslimat. Cantik keadilan. Jadi gampang. Itu sebabnya kamu kena ingat, menyentuh hak manusia, kena ingat. Menyentuh hak manusia. Kalau menyentuh hak manusia, kena ingat. Itu sebabnya sama ada hak tu kecil ataupun besar. Itu dia. Itu bukan satu benda yang mainan. Apalagi di zaman kita ni, barang naik, semua naik belaka. Menyentuh hak manusia, kena jaga elok. Itu dia. Sebab ada satu peristiwa yang cukup besar. Cukup besar. Berlaku dalam sejarah Islam. Tapi sayang, kenapa ulama tidak berbunyi? Kenapa ulama tidak memberikan pendapat yang bernas? Kenapa? Satu peristiwa yang pernah berlaku di zaman Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ketegasan Imam Nawawi. Barangkali semua orang tahu ataupun ada orang tahu cerita ini. Itu fatwa kontroversi dia panggil. Apabila datangnya tentera Mongol yang dipanggilkan Tatar. Mongol ni negara
bangsa dia adalah Tatar. Yang ketua dia nama dia Hulato. Masa kita baca sejarah di dalam SPM dulu. Yang anak buah dia Genghis Khan yang bina Taj Mahal. Mereka dulu merupakan kuasa kuat di Asia Tengah. Tapi mereka tidak Islam. Mongol tidak Islam, Tatar tidak Islam. Tiga tu. Tapi punya kekuatan tentera. Dan takdirnya Tatar nak serang Baghdad. Ini sejarahnya cukup popular. Sedangkan Baghdad adalah ketika itu sebuah negara Islam yang cukup lemah. Cukup lemah. Tidak seperti yang dulu di zaman Andalus yang kekuatan yang ada. Kena pula takdir ketika itu kaum muslimin, pembendaharaan negara tidak ada. Tak ada duit. Tapi bagaimana untuk menghadapi peperangan? Bagaimana perbelanjaan peperangan? Tidak cukup. Sebab pembendaharaan negara tiada. Lalu ketika itulah khalifah minta fatwa di kalangan ahli ulama. Minta fatwa. Boleh tak mengambil harta orang ramai? Tengok, kalau berkait dengan orang ramai, jaga selalu kamu tu. Boleh tak ambil harta orang ramai? Contohnya barang kemas perempuan. Tujuan baik untuk perbelanjaan tentera. Boleh atau tidak? Semua ulama kaum muslimin kata boleh belaka. Semua kata harus belaka. Sebab nama dia pun harus juga. Nak kata macam mana? Semua kata boleh. Tetapi walaupun kata ramai kata boleh, tapi khalifah tidak puas hati. Kerana ada lagi seorang ulama yang tak beri fatwa, yang bernama Imam Nawawi. Imam Nawawi. Walaupun ketika tu umur dia di dalam kaum muslimin tak sampai pun 30-an. Tapi dia seorang ulama besar. Jadi bila Imam Nawawi tak beri fatwa, kaum muslimin dan muslimat yang lain tak boleh makan fatwa. Lalu akhirnya Imam Nawawi panggil ke istana. Bila panggil istana, khalifah tanya, boleh tak ambil harta orang ramai dengan tujuan baik untuk menampung pembelanjaan peperangan? Sebab Tatar nak mari ni. Kamu. Imam Nawawi kata boleh dengan bersyarat. Letak syarat langsung. Boleh dengan bersyarat. Khalifah bertanya, apa syaratnya? Syaratnya ialah khalifah kena keluar harta dulu. Tu dia. Isteri khalifah kena keluar harta dulu. Pegawai hulu balang kena keluar harta dulu. Kalau tak cukup, baru boleh ambil harta orang ramai. Kalau tidak, jadi rampah orang. Itu dia. Akhirnya kaum muslimin, fatwa Imam Nawawi ini berbisa. Akhirnya bila berbisa, Imam Nawawi dihalau daripada Nawa. Dihalau daripada Nawa. Nawa tu nama satu tempat. Itu orang panggil Nawawi. Sedangkan nama dia bukan Nawawi. Nama dia As-Syekh Samsuddin bin Syarif. Tu nama dia. Tapi orang Arab ni terkenal dengan kampung dia, Nawawi. Kan? Kaum muslim dan muslimat. Macam Dr. Khairuddin At-Takiri. Apa pula At-Takiri? Rupanya seberang takir kaum muslim. Betul tak betul? Baik. Ustaz Ibrahim Al-Maniri. Apa pula Al-Maniri? Rupanya Mani je kaum muslim. Cuma saya tak letak dia Ar-Raubi. Asal dia Raub, orang tak panggil Raubi. Tak suka memang. Baik. Habis ya. Tapi memang kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu sebabnya kalau tuan-tuan buka, tapi ulama dia tak nak buka dalam bab ini. Wallahualam, mungkin kitab ni besar. Al-Imam Mawardi, Al-Imam Nawawi, seorang ulama besar dan peranan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tidak boleh seorang itu ambil hak rakyat. Tak boleh ambil cukai rakyat selagi mana pembendaharaan negara cukup untuk menguruskan negara. Kalau tak cukup, maka tak. Semua ulama yang empat mazhab, termasuklah Qadhi Iyad, ulama juga terkenal. Kalau tak cukup, maka boleh ambil. Kalau cukup, tak boleh ambil. Sekarang cukup ke tidak? Semua aku tanya, aku jawab tak seronok lah macam tu. Ini tuan-tuan jawab lah. Ini tuan-tuan jawab. Itu permasalahan. Ataupun cara yang lain. Okay. Itu sebabnya kamu kalau berkait dengan hak orang, jaga. Baik. Habis ya. Okay. Dan seterusnya. Jadi bila nampak kapal tu rosak, raja pun tak ambil lah.
Itu tujuannya. Sedangkan Nabi Musa dia tidak mengetahui dalam bab itu. Inilah kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau kita baca dalam sudut ini, tidak boleh orang itu mengatakan dia alim belaka. Dia tahu belaka? Tidak. Ada yang tak tahu. Sebab Allah Ta'ala beri ilmu ni kepada siapa yang dia suka, dan ilmu Allah Ta'ala ni amat luas. Itu sebab dalam perbicaraan yang telah lalu, ya, saya tak sebut, ketika mana Nabi Musa, Nabi Khidir kaum muslimin, dia naik perahu tu, naik kapal tu, ada seekor burung lautan. Seekor burung laut. Masa Nabi Musa dengan Nabi Khidir naik perahu, sebelum ditebuk, ada seekor burung lautan. Dia hinggap di penghujung perahu. Orang panggil apa hujung perahu tu? Dalam bahasa kita pun tak tahu juga. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi baik, dia penghujung perahu itu. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kan burung laut ni, masa dia di hujung perahu tu, dia minum air laut tersebut. Dia minum, dia patuk. Lalu Nabi Khidir menarik pandangan Nabi Musa. Dia kata apa? Ya Musa, tengok burung itu yang minum air laut. Nabi Musa pun tengok. Lalu Nabi Khidir mengajar, Musa, ilmu Allah diibaratkan lautan samudera yang luas ini. Ilmu kita yang Allah Ta'ala beri ibarat iaitu air yang lekat di paruh burung itu. Saya ulang semula kata-kata berbisa. Ilmu Allah diibaratkan lautan yang luas ini. Ilmu kita yang Allah Ta'ala beri iaitu air yang lekat di paruh burung itu. Itu Tuhan beri ilmu kat kita. Sikit-sikit. Itu pada Nabi Musa, Nabi Khidir. Sampai ke kita. Sama kita macam mana? Tu dia kaum muslim. Sampai kita tak ada apalah. Tapi orang tak ada apa ni jadi masalah dia. Tak ada apa ni yang hebat sangat dia dengan Allah Ta'ala. Semua yang Allah Ta'ala kata, ada juga yang dia pandai untuk beri komentar. Berikan itu tak kena dan tak kena. Dan sikit sangat ilmu dia. Betul. Itu dah jadi fitrah. Itu sebab kaum muslimin, orang belajar ni, kaedah orang belajar ni kaum muslimin, dia ada 3 golongan. 3 golongan. Ada orang belajar kaum muslimin, makin belajar, dia kata banyak lagi kita tak tahu. Ni tanda-tanda orang betul belajar. Kan? Bila kita belajar, banyak tahu ke banyak tak tahu? Banyak lagi kita tak tahu. Saya sering kali buat ibarat muslim-muslimat kalian. Baik, kalau kita mengaji Sahih Bukhari, Sahih Bukhari ini ada 7,000 buah hadis. Nisbah Imam Bukhari juga menghafal hadis 600,000. 600,000 buah hadis. Kalau saya tanya diri kita, dia tanya kita agak bertemu tak 600,000? Pun tak ada jawapan. Tidak mengapa kaum muslimin dan muslimat lah. Tidak mengapa. Sebab stamp keluar 30 bulan insya-Allah. Baik. Maksud banyak tak temu kan. Bila banyak tak temu, masih lagi kita tak tahu. Kaedah orang mengaji ni kalau makin dia mengaji, kan ada orang berkata, rupa-rupanya begitu lah. Banyak lagi kita tak tahu. Itu bagus itu mengaji. Jadi. Yang kedua kaum muslimin dan muslimat kalian, ada golongan yang mengaji banyak dah dia tahu. Tu jaga sikit tu. Ada benda tak kena. Yang ketiga lagi tak kena. Tak mengaji tapi banyak tahu. Kamu tu golongan yang ketiga. Banyak mengaji, dia tak mengaji tapi banyak dia tahu. Tu dia pelik kaum muslim. Ni yang timur ni, dia tak tahu tapi dia boleh memberikan satu perkara kata orang tak betul. Cantik tak cantik? Dia tak, bukan itu sebab kaum muslimin itu jadi pelik. Dia tak tahu apa. Dia kata ustaz tu sesat. Tok guru tu sesat. Dia tak tahu guru pun, bukan aliran dia pun, kaum muslimat lah. Tapi dia mudah kata, tersat tok guru tu. Ustaz tu sesat. Tapi yang peliknya,
Ketika berdoa, dia suruh ustaznya sesat tu dia berdoa. Sebab apa? Kamu yang betul tak berdoa ya? Betul tak? Kenapa? Ni pelik tapi ajaib. Tidak baik. Habis ya? Sikit lagi kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu yang sampai kepada Nabi Musa. Kalau sampai pada kita, lagi banyak. Itu sebab banyak lagi rahsia Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang kita tidak ketahui. Ilmu Allah amat luas. Tapi manusia kaum muslimin dan muslimat kalian menganggap dia lebih pandai daripada Allah. Itu jadi masalah. Baik. Yang seterusnya, insya-Allah kita sambung. Cukuplah satu ayat kot. InsyaAllah yang kedua kita sambung berkenaan dengan budak tadi dibunuh. Dia masa kecil yang Nabi Musa tak tahu apakah salah budaknya. Saya kata kaum muslimin, Allah Ta'ala beri ilmu siapa yang dia suka, dan dalam kata suka tu dilebihkan di antara satu sama lain. Rasul pun ada kelebihan sebagaimana firman Allah Ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dukum ala ba'. Demikianlah kami lebihkan di antara rasul satu sama lain. Begitu juga orang yang lain kaum muslimin ada kelebihannya masing-masing. Baik, dan insya-Allah lain kali kita sambung ayat yang ke-80 insya-Allah. Wallahu alam. Semua ada pengajarannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu iklan lupa. Ada orang suruh iklan tadi, seperti biasalah kaum muslimin yang Baitul Quran yang kebanyakannya semua orang sponsor belakalah. Sebab Baitul Quran nak cerita sikit. Dia ambil pelajar-pelajar yang kadang-kadang mak bapak dia tak larat nak jaga. Itu dia. Kadang-kadang kanak-kanak yang orang muda yang tak tahu arah kehidupan dia. Jadi rasa inisiatif dalam buat dakwah ni, maka ambil jugalah belajar di situ cara sekadar kita mampu. Jadi diorang kadang-kadang minta ustaz tolonglah saya, tolonglah kami semua untuk ambilkan bantuan di zakat dan sebagainya. Itu sebabnya saya pun kadang-kadang malu juga nak istihar buat derma-derma ni kaum muslim secara peribadilah. Tapi diorang minta juga seperti biasalah ada sejadah dibentangkan untuk derma untuk baik Baitul Quran. Kadang-kadang bekas-bekas kaum muslim yang kaki-kaki lumba sungguh kalau kaum muslim. Nak buat macam mana? Setakat mana kita mampu buat, kita buat. Jadi kalau tidak, siapa kalau nak fikir kaum muslim, siapa nak ambil mereka? Mereka inisiatif daripada orang-orang yang sanggup untuk bertanggungjawab. Maka itu sebabnya dimintakan bantuan sedikit daripada kalian semua. Semoga Allah Ta'ala berkati semua sekali insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.